Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saya terkejut dengan beberapa komen daripada netizen. Mereka kata beberapa hari selepas Syed Saddiq Syed Abdurrahman meninggalkan kerajaan perpaduan, tiba-tiba berlaku perkara malang, insiden malang, kejadian malang kepada Syed Saddiq Syed Abdurrahman. Saya terfikir apa yang berlaku. Rupa-rupanya ini semua timbul apabila Puan Zarkasi, seorang pemimpin daripada UMNO, telah pun membangkitkan persoalan, iaitu bila Syed Saddiq Syed Abdurrahman akan dijatuhkan hukuman. Anda nak tahu ceritanya? Sebelum itu, tekan dulu butang subscribe. Itu percuma. Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO, Datuk Dr. Puan Zarkasi menyoal bila ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdurrahman akan dijatuhkan hukuman. Syed Saddiq sudah pun selesai bela diri pada bulan Mac 2023. Bila lagi hukuman akan dijatuhkan, kata beliau. Oktober 2022, Mahkamah putuskan wujud prima facie kepada kes songlap duit RM1 juta. Syed Saddiq diarah bela diri. PN dan Bar Council tidak buat demonstrasi kata Puan menerusi hantaran Facebook. 5 bulan lalu, Hakim Mahkamah Tinggi Datuk Azhar Abdul Hamid mengumumkan bahawa keputusan kes Syed Saddiq Syed Abdurrahman akan diputuskan kemudian. Syed Saddiq berdepan 4 tuduhan bersubhat pecah amanah, salah guna harta dan pengubahan wang haram. Ia berkaitan dana RM1 juta ketika beliau mengetuai Armada Bersatu. Kritikan ini dibuat ekoran daripada tindakan Syed Saddiq Syed Abdurrahman yang tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim setelah Jabatan Peguam Negara memutuskan untuk menggugurkan 47 pertuduhan ke atas timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi berhubung Yayasan Akal Budi. Zahid telah dilepas tanpa dibebaskan di atas permohonan pendakwa raya. Puan turut mengingatkan agar tidak menyalahkan kerajaan sekiranya Syed Saddiq Syed Abdurrahman dihukum. Kerana hal ini kerana Syed Saddiq Syed Abdurrahman telah pun didakwa semasa Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Jika dihukum bersalah, jangan pula tuduh kerajaan perpaduan campur tangan, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Diucapkan tahniah, sabas dan kita bersyukur kerana selepas diramalkan kononnya Anwar Ibrahim tumbang pada bulan 8 yang lepas, masih lagi tidak menjadi kenyataan. Bahkan usaha-usaha demi usaha dilakukan oleh pembangkang untuk cuba menjatuhkan Anwar Ibrahim, walaupun ianya sepatutnya dijatuhkan melalui pilihan raya, tetapi masih terdapat usaha demi usaha dilakukan untuk menjatuhkan Anwar Ibrahim di tengah perjalanan penggal perkhidmatan beliau sebagai Perdana Menteri. Namun demikian, ini satu pengesahan bahawa Anwar Ibrahim tidak akan tumbang sampailah penggal ini selesai. 100% confirm pasti yang ianya tidak akan tumbang. Sokongan terbuka GPS kepada Anwar hingga PRU16 sudah boleh membuatkan kerengga-kerengga berhenti gugat kerajaan. Dalam kegairahan Perikatan Nasional yang nampaknya tak berkesudahan mahu menjatuhkan kerajaan, semua orang sedar perkara itu mustahil menjadi kenyataan tanpa sokongan GPS daripada Sarawak. Ini kerana GPS mempunyai 23 ahli parlimen dan jumlah itu boleh dikira penentu yang sangat penting kepada sebarang perubahan kerajaan. Memandangkan Perikatan Nasional hanya ada 74 ahli parlimen, jika mereka ingin menjatuhkan kerajaan pimpinan Anwar Ibrahim sekarang, selain perlu mendapatkan sokongan GPS, juga harus disertai oleh GRS di Sabah yang mempunyai 6 ahli parlimen.
Kemudian hendaklah ditambah dengan sekurang-kurangnya 7 lagi ahli parlimen daripada Barisan Nasional BN. Itu pun jumlahnya masih belum mencecah 112, bilangan paling minimum untuk menukar kerajaan. Selebihnya masih perlu mendapatkan sokongan daripada warisan 3 kerusi parlimen, Parti Bangsa Malaysia 1 kerusi parlimen, dan Parti Kesejahteraan Demokratik Sabah yang juga mempunyai 1 ahli parlimen. Sokongan daripada ahli parlimen BN pula tidak mudah diperoleh kerana di bawah Akta Lompat Parti, sokongan secara individu dengan menjajah SD tidak lagi berharga, kecuali mereka meletak jawatan dan kemudian bertanding semula. Hanya setelah memperoleh semua sokongan tersebut, barulah kerengga-kerengga yang menjadi pengacau kerajaan ini boleh bersukaria dengan kejayaan agenda menebuk atap sekali lagi. Oleh kerana muda sudah mengumumkan tidak lagi menyokong kerajaan perpaduan, ini bererti jika PN benar-benar mahu menjatuhkan kerajaan, mereka sudah ada 1 tambahan kerusi parlimen yang diperoleh secara percuma. Begitulah lebih kurang susun aturnya jika ingin menukar kerajaan. Tetapi dengan pengumuman GPS semalam untuk terus memberi sokongan kepada Anwar menerajui negara sehingga PRU 16 akan datang, ini bermakna terpadamlah sudah impian dan angan-angan Perikatan Nasional itu. Pengerusi GPS yang juga Premier Sarawak, Abang Johari Tun Openg berkata, sokongan itu penting agar wujud kestabilan yang membolehkan kerajaan persekutuan ditadbir dengan lebih fokus. Kami memberi awak atau anda iaitu Anwar sokongan penuh dan memiliki kerajaan persekutuan yang stabil sehingga pilihan raya seterusnya, kata beliau semasa berucap di Majlis Sambutan Hari Malaysia 2023 peringkat kebangsaan di Stadium Perpaduan di Kuching. Kalas tutup bukulah sudah segala-galanya dengan pendirian terbuka Abang Johari itu. Hadiah Wang yang berkali-kali berkata kerajaan akan bertukar, kali terakhir kononnya bulan Ogos lalu, tentu saja paling kecewa dengan pendirian terbaru GPS ini. Perikatan Nasional dengan ini sudah boleh berhenti daripada terus berangan-angan, bermimpi atau berterusan, ingin menjadi kerangga yang mengacau kestabilan kerajaan. Mereka kini harus menerima hakikat bahawa Anwar akan kekal sebagai Perdana Menteri sehingga PRU 16 pada tahun 2027 akan datang. Kepada Perikatan Nasional, tiada pilihan lain ada di depan mata mereka sekarang ini selain harus memberi khidmat yang terbaik di kawasan parlimen masing-masing sehingga tiba pilihan raya seterusnya. Dalam hal ini, kebetulan baru-baru ini ada ahli parlimen PN sudah mula mengeluh di dalam parlimen sebab kekeringan wang untuk berkhidmat kepada rakyat, sehingga katanya terpaksa mengguna wang sendiri untuk bersedekah. Inilah masanya untuk Perikatan Nasional datang kepada Anwar bagi memuktamadkan perjanjian keyakinan dan pembekalan atau CSA agar semua wakil rakyatnya boleh berkhidmat dengan lebih baik kepada rakyat di kawasan masing-masing. Tetapi CSA itu hanyalah berkaitan peruntukan pembangunan saja. Dengan imbalannya, mereka harus menyokong, memberi sokongan kepada semua rang undang-undang yang dibentangkan kerajaan di parlimen. Inilah yang dilakukan oleh Anwar selaku Ketua Pembangkang ketika era pentadbiran Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Kepada ahli parlimen PN yang bersungut ketiadaan wang itu adalah diperingatkan bahawa duit untuk sedekah kepada pengundi kenalah guna duit sendiri. Namanya pun sedekah. Takkan kerajaan juga kena bagi. Duit untuk sedekah tidak termasuk dalam peruntukan CSA. Duit gaji sebagai ahli parlimen yang banyak itulah yang patut diguna untuk sedekah dan apa-apa belanja yang berkaitan. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Sila tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama, cintai Malaysiaku. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Kali ini
giliran Tun Mahathir disekolahkan pula. Mahathir mungkin dah lupa, tetapi diingat pula oleh netizen tentang perkara lain lampau yang pernah dilakukan oleh Mahathir, pernah diluahkan oleh Mahathir dan pernah diperkatakan oleh Mahathir. Kali ini giliran netizen mengorek kembali apa kata-kata Mahathir dan apa pula yang sedang berlaku sekarang. Sebelum kita teruskan ulasan kali ini, jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, itu percuma. Saudara-saudara sekalian, ramai netizen yang mengatakan bahawa tindakan Tun Mahathir terkini bersama dengan pemimpin daripada PAS adalah seperti mereka lupa tentang apa yang pernah berlaku. Dan mereka kata, adakah ini politik, real politik yang mana musuh boleh menjadi kawan, kawan pula boleh menjadi musuh. Ini apabila penasihat tak rasmi Negeri Perikatan Nasional, apabila Mahathir menjadi penasihat tak rasmi Negeri Perikatan Nasional, menurut Lim Kit Siang itu adalah seperti menjilat ludah sendiri. Lim Kit Siang berpandangan peranan Dr. Mahathir Mohamad kini sebagai penasihat tidak rasmi untuk 4 negeri yang ditakbir Perikatan Nasional tidak selari dengan kritikannya terhadap Presiden PAS Abdul Hadi Awang sebelum ini. Tokoh veteran DAP itu membangkitkan buku Mahathir bertajuk Capturing Hope, The Struggle Continues for a New Malaysia yang diterbitkan selepas keruntuhan pentadbiran Pakatan Harapan PH pimpinannya yang mengandungi sejumlah kritikan terhadap pandangan Hadi. Antaranya, Lim Kit Siang berkata dia diingatkan kembali berkenan pandangan Mahathir berkenan apa yang disebut sebagai amanat Hadi pada tahun 1981 yang mengkafirkan UMNO sebagai bertanggungjawab memecah belahkan orang Melayu Islam di Malaysia. Sekarang Mahathir menjilat ludahnya sendiri, eating his own words, kata beliau. Dengan menjadi penasihat tidak rasmi kepada 4 negeri PAS, walaupun PAS di bawah Hadi sedang melakukan apa yang dia buat sebelum ini, iaitu mengecam DAP sebagai anti-Melayu, anti-Islam, anti-Raja, komunis dan menyebarkan Islamofobia tanpa sebarang bukti, katanya dalam satu kenyataan. Lim Kit Siang juga memetik petikan dalam buku Mahathir yang menyentuh amanat Hadi yang menurutnya sekian lama menjadi panduan ahli dan penyokong PAS. Dalam buku itu, Mahathir mendakwa berlaku pemulauan dalam keluarga berdasarkan sokongan politik dan ada ahli PAS yang benar-benar menganggap ahli UMNO sebagai kafir. Jika sebelum ini tiada perpecahan agama dalam kalangan Melayu Islam, kini ia ada. Dan jurang itu dalam, bukan berpunca daripada ajaran Islam, tetapi politik, kata Mahathir yang memimpin UMNO pada dekad 80-an dan 90-an, di mana PAS merupakan seteru politik utama parti UMNO ketika itu. Pada Khamis lalu, Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar mengumumkan Kedah, Kelantan, Terengganu dan Perlis dalam proses membentuk kumpulan 4 negeri dengan Mahathir dilantik sebagai penasihat secara tidak rasmi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Apa komen anda tentang isu dan tajuk kali ini? Jadi penasihat tak rasmi Negeri Perikatan Nasional, Dr. Mahathir jilat ludah sendiri, kata Kit Siang. Bye-bye.